Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat penonton-penonton Malaysia hari ini. Alhamdulillah kita berjumpa lagi, kita bersua kembali untuk siaran MHI 21 Disember 2020. Kita mengharapkan yang terbaik pastinya dan anda yang positif, yang baik-baik sahaja yang berlaku untuk anda pada hari ini insya-Allah. InsyaAllah. Bila kita sebut perkataan positif ni, ini perkataan yang paling digeruni lah untuk tahun ini. Betul. Ya, tetapi banyak lagi aspek yang buat kita mahu rasa positif. Jadi harapnya perkara-perkara lain itu positif untuk kita semua. Okey, tarikhnya hari ini ialah Isnin 21 Disember 2020. Bermakna tinggal berapa hari saja kita nak menabuhkan tirai ini. Betul. Sekejap saja kan. 2020 dah pun akan berakhir. Dan, mengenang semula sebenarnya menjadikan kita seorang yang lebih menghargai, kan, menghargai dan memupuk rasa kasih sayang orang yang ada sekeliling ni. Sebab inilah masanya untuk kita mengenang 2020 ni banyak betul-betul cabaran yang kita hadapi. Betul. Siapa yang ada dengan kita, siapa yang membantu kita di saat duka, di saat getir ini. Itu yang mungkin mengajar kita untuk melihat yang lebih baik lagi akan datang pada tahun 2021 insya-Allah. Mengajar kita menghargai kehidupan. Betul tak, Hanif? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elia juga Anim. Dan kepada anda yang baru saja bersama kami di Malaysia ni, saya sangat tersentuh dengan apa yang dikatakan Anim lah. Kita perlu menghargai mereka yang membantu kita, dan saya percaya semangat 2020 ni dengan pandemik COVID-19 bukan saja kita membantu mereka yang terdekat, tapi kita juga membantu saudara ataupun rakyat Malaysia sesama kita terutamanya. Yang kita tak kenal sekalipun, yang sangat terkesan dan terjejas dengan pandemik COVID-19 ini, dan juga dengan masalah-masalah yang lain yang disebabkan timbul oleh perkara tersebut. Okey, apapun, ini Disember, penghujung tahun. Seperti biasa kita sangat resah dan juga bimbang dengan perkembangan yang berlaku, keadaan banjir terutama di Pantai Timur, kan? Dan ada juga kes yang telah pun mungkin pada mulanya kita menjangkakan agak sedikit reda pada tahun ini, agak kurang peningkatan banjir, tapi dari hari ke hari, dari masa ke semasa juga semakin meningkat jumlah masa banjir yang dilaporkan, dan ada juga beberapa kes berkaitan dengan ancaman binatang berbahaya ketika musim banjir, dan telah pun ada kes-kes yang dilaporkan di daerah akhbar, di media-media utama, dan ini mungkin juga boleh memberi sikit panduan kepada kita semua berkaitan dengan apa yang kita akan bincangkan pada hari ini. Ya, betul. Antara perkara yang akan menjadi tumpuan kita hari ini ialah kewaspadaan terhadap binatang ataupun haiwan liar yang berbisa di musim banjir ini. Sebab ialah kita terlalu asyik bercakap tentang COVID, tentang jangkitan dan sebagainya. Perkara-perkara yang lazimnya berlaku di musim banjir, dia kadang-kadang terlepas pandang. Semalam ada kes kereta yang dihanyutkan air banjir, kan. Jadi ini perkara-perkara yang harus kita tahu juga. Bagaimana adakah kita boleh terus meneruskan perjalanan kalau kita mengharungi banjir dan sebagainya. Banyak lagi aspek yang boleh kita teliti dalam bercakap tentang banjir ini. Dan bila bercakap tentang binatang berbisa yang masuk rumah ni, selalu dikaitkan dengan ular lah. Musim banjir ni memang antara kawasan yang selalu dinaiki, bukan air saja, tapi dimasuki juga binatang-binatang berbisa ini seperti ular. Tapi banyak lagi sebenarnya binatang berbisa yang kita juga perlu beri perhatian. Dan apakah sebenarnya langkah awal yang kita boleh lakukan jika perkara ini berlaku terhadap kita, yang boleh masuk rumah dan sebagainya? Apa sebenarnya langkah awal yang kita boleh lakukan sebelum pihak berkuasa untuk datang dan menyelamatkan keadaan? Pernah alami pengalaman binatang, bukan, haiwan masuk ke rumah? Tak pernah. Saya masa kecil dulu pernah. Sebab kawasan rumah saya itu belakangnya adalah kawasan hutan. Jadi memang kerap di kawasan kejiranan saya itu, termasuk rumah saya sendiri juga, ada ular yang akan duduk di bahagian atas bumbung ataupun di tempat-tempat tersorok, kan. Jadi ini sudah rasa betul. Tapi macam kami pun langkah yang pertama adalah terus menghubungi bantuan lah, kan, jabatan yang bertugas. Tapi kemudiannya ada juga di kalangan penduduk yang bolehlah, yang tahulah apa yang perlu dilakukan. Tapi nasihatnya adalah janganlah kita memandai-mandai, kan. Kadang-kadang kita nak tunjuk berani, nak selamat, tapi yang penting selamatkan diri dulu. Jangan selamatkan ular tu. Betul. Tapi betul lah, penerbit kita kan cakap tadi, belerang ni betul ke? Okey, dia boleh menghalau ataupun mengelakkan binatang berbisa daripada masuk ke rumah. Ada yang kata belerang, ada kata masa saya pengakap dulu, kami gunakan kabait. Kabait. Kabait ya? Saya pernah gunakan garam. Tapi itulah, itu ketika perkemahan. Maknanya saiz kemah tu sebesar, contoh besar meja ni, kan. Kemudian bolehlah tabur kabait di sekelilingnya. Tapi kalau dah rumah tu, takkan tiap-tiap malam nak tabur. Kemudian kita tahu anak-anak kecil yang main, kan, tiba-tiba apa ni?
Tapi kalau Masuk pergi mulut. ke rumah kampung-kampung, memang ada. Ya, itulah dia. Kan? Dia akan letak belerang, akan letak antara yang mungkin Eli katakanlah karbait masa kecil-kecil tak tahulah warna putih semua kan. Mungkin itu berguna untuk mereka membuktikan sesuatu yang mengelakkan haiwan-haiwan berbisa untuk masuk ke rumah. Bau lah dari segi bau dan sebagainya untuk mengelakkan mereka tertarik. Tapi satu perkara yang kita kena tahu, haiwan-haiwan berbisa ini bukannya mengancam kita, tapi mereka berasa terancam pada habitat mereka. Itu yang mereka lari dari kawasan yang sepatutnya mereka berada untuk pergi ke kawasan-kawasan dan rumah yang bersepah, yang ada longgokan sampah. Itu antara kawasan-kawasan yang tertarik. Kita fikir macam ni, simple. Bila musim banjir, rumah mereka pun dinaiki air. Jadi mereka mencari, kira rumah kita jadi pusat pemindahan lah, pusat penempatan sementara. Transit. Jadi sebab ada kawasan yang boleh dipanjat dan sebagainya yang tidak dinaiki air. Jadi mereka menumpang, bukannya tujuan masuk rumah untuk mengancam sesiapa kan. Tapi cara kita, reaksi kita tu sebenarnya penting. Orang datang rumah macam mana kita nak bagi layanan? Adakah kita nak pukul ke? Banyak perkara yang harus kita pelajari lah. Betul. Hari ini mungkin kita akan dapatkan beberapa pandangan dari pakar dan juga mereka yang terlibat ataupun berjinak-jinak dengan haiwan yang dikategorikan dalam keadaan berbisa ini. Tapi bukan ambil daripada ulai masuk lah kan? Tidak. Ini yang memang dah dijagalah. Dan mereka juga berminat dalam perkara ini. Tapi kita juga ingin memberitahu bahawa mungkin kita bergelak tahu kita senyum. Tapi sebenarnya apatah lagi dalam sekarang keadaan musim hujan ni. Sekalipun sebab saya pernah berdepan dengan satu keadaan ni. Ketika nak main golf tu kan, kami perlu berjalan ke kawasan untuk memulakan permainan tu. Memang ada seekor ular sawa tak salah yang melintas saja di depan. Ular sawa? Di dalam kawasan tersebut dan sebab keadaan habitat mereka tak boleh lah. Panjang tau. Dan keadaan habitat mereka macam sedang diganggu lah mungkin sebab hujan semua. Dan mereka melintas dan kami berempat terus macam tulah tu. Macam tu je, tulah tu. Sebab dia lalu dan terus masuk ke kawasan semak lah di hutan tersebut. Jadi kita sekiranya berdepan dengan keadaan sebegitu, itu mungkin kita pun perlu ilmu, pengetahuan dan juga persediaan lah kan. Yang penting jangan kita ligan pula, kita kejar pula mereka kan. Itulah dia kan. Mereka pun kadang-kadang mengacah kita juga. Kan? Kacau kawasan dan sebagainya. Kita nak kongsikan juga, tadi dah bercerita tentang keadaan banjir. Inilah dia amaran cuaca buruk yang kita dapat kongsikan, yang terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Alam Sekitar dan Air. Amaran cuaca buruk yang berwarna jingga, anda boleh klasifikasikan sebagai buruk, dan berwarna kuning, perlulah waspada dengan kawasan ini. Okay? Jadi kawasan cuaca buruk warna jingga sehingga 19 Disember 2020 adalah Terengganu dan juga Pahang. Okey. Selain daripada itu, kalau sebut Terengganu ni, Hulu Terengganu, Dungun dan Kemaman, dan Pahang di kawasan Kuantan. Nampak sekelompok di situ saja. Jadi kawasan lain tu berwarna kuning. Amaran cuaca waspada kuning ini 20 Disember sehingga 20 Disember. Antara lain kawasannya Kelantan, Terengganu di sebelah utara, Besut, Setiu, Kuala Nerus dan Kuala Terengganu dan juga Marang. Dan dikabarkan juga di sini dalam tempoh tersebut kejadian angin kencang boleh berlaku di kawasan pantai. Jadi perhatikan negeri-negeri pantai timur Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Pada masa yang sama, satu sistem tekanan rendah telah terbentuk di tenggara Filipina dan dijangka bergerak ke arah barat laut. Okey, informasi ini sebenarnya anda boleh dapatkan di Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Kementerian Alam Sekitar dan Air, untuk anda lebih cakna dengan keadaan supaya anda tahu apakah yang boleh dilakukan, persiapan awal supaya untuk melalui fasa ini kita lebih bersedia. Okey? Tadi kita sebutkan amaran cuaca waspada kuning ni di Kelantan, Terengganu, tapi di kawasan lain pun ada juga di Pahang, di Johor, Sabah dan juga Labuan pun ada juga. Jadi anda boleh tengok peta lah. Berwaspada. Okey, itu perkongsian tentang keadaan cuaca. Kita nak ke surat khabar terus, Hanif. Baik, berita harian saya kongsikan terlebih dahulu. Boleh ya? Silakan. Ini kartel kuasai pusat pemeriksaan daging import. Apa yang kita kabarkan di sini adalah begitu menggerunkan apabila di Malaysia. Sebenarnya dah 40 tahun kartel ini kebal berada di Malaysia. Pihak yang mendalangi penyeludupan daging import dari negara sumber tidak sah, termasuk yang diragui status halal dan kualitinya, dipercayai membeli beberapa kaki tangan kerajaan, termasuk pegawai kanan agensi tertentu untuk melepasi pemeriksaan di pintu masuk negara. Kartel ini didakwa mempunyai orang dalam
pada semua peringkat prosedur dan pemeriksaan di pintu masuk menyebabkan mereka kebal sehingga mampu menjalankan kegiatan itu sejak lebih 40 tahun. Okey, dikabarkan di halaman 3, modus operandi mereka adalah jika sesuatu kawasan itu untuk mereka mengimport daging-daging tersebut menggunakan lori dan sebagainya, mereka akan lalu kawasan yang dilakukan pemeriksaan kan. Pastinya ada sekatan jalan raya dilakukan dan pemeriksaan juga dilakukan. Tapi mereka akan melalui kawasan yang ada kabel. Mereka kenal dan mereka akan melalui kawasan itu melalui prosedur yang sama di mata kita. Melakukan pemeriksaan sekatan jalan raya, ditahan dan dicek dan sebagainya, tapi itu adalah sebenarnya orang dalam mereka atau kabel mereka. Okey, kabel yang kebal lah tu kiranya. Kabel yang kebal sebenarnya. 40 tahun tu usia saya tu. 40 tahun. Bayangkan kenapa 40 tahun baru nak dibawa didedahkan dalam perkara ini. Apa yang berlaku 30 tahun yang lalu, apa yang berlaku 30 tahun yang lalu, apa yang berlaku 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, kenapa perkara ini tidak didedahkan? Wow. Itu persoalan yang cukup tahun tu pun dah. Betul. Kita memerlukan perhatian diberi untuk kes-kes sebegini kerana ini melibatkan apa yang kita ambil sebagai seorang Islam. Status halal itu sangat-sangat penting, tapi bukan itu sahaja, kebersihan, kualiti kan yang bukan Islam juga menitik beratkan tentang kedua-dua ini. Jika kosnya sangat murah, kartel ini mendapat kos yang sangat murah, untung mereka sangat banyak. Tapi kenapa? Sebab penghasilan daging itu tidak menepati standard yang ditetapkan. Okey, pastinya akan dirungkai lebih lanjut tentang situasi ini dan insya-Allah di MHR juga kita akan bawakan topik berkaitan dengan perkara ini sebablah bab makan-makan ni, makan minum ni jangan buat main orang kata. Ni bab halal haram ni. Kita sering mempromosikan halalan thayyiban yang halal lagi baik, tapi tiba-tiba keluar cerita ini yang boleh disebutkan kalau 2 tahun tu kita fahamlah kan. Ada ketirisan dan sebagainya. Ini 40 tahun mungkin ada beberapa generasi yang bertugas ni. Kan? Yang mengendalikan perkara-perkara yang tidak elok seperti ini. Setuju. Kalau kata pegang seorang saja takkan sampai 40 tahun. Ya, betul. Betul tak? Ini maknanya generasi yang mereka pegang yang dimaksudkan orang dalam, pegawai-pegawai dan sebagainya. Okey, itu sahaja dikongsikan berita harian. Kita ke NST terlebih dahulu. New Straits Times membawakan muka hadapan yang sama juga. Maknanya perkara ini serius, muka hadapan Carter Crackdown. Pilihan penerbit di bawah hanya sedikit. Close watch on new, more infectious UK COVID-19 strain. Ini perkara yang harus kita waspadai juga. Di muka surat 2 dan 3 ada perinciannya. Experts say SOP and 10-day quarantine will suffice for now. Ini juga antara pertikaian disebutkan tentang sebelum ni 14 hari, tiba-tiba 10 hari pula. 10 hari, 10 hari pakar mengatakan memadai untuk kuarantin. Apapun perincian di muka surat 2 ni, the Health Ministry is monitoring the discovery of the new COVID-19 strain that is said to be responsible for the faster spread of the coronavirus in London and southeast of the United Kingdom. Unconfirmed reports and early analysis suggest that the mutation in the coronavirus known as N501Y enables it to spread 70% faster than earlier strains of the virus. Jadi ini antara maklumat terbaru yang belum disahkan laporan ini yang mengaitkan tentang jangkitan yang lebih cepat berlaku di sekitar United Kingdom. Jadi kebimbangan itu ada dan sedang dikendalikan dengan sebaik-baiknya. Anda boleh baca lanjutan muka surat 2 dan juga 3. Okey, itu NST. Seterusnya Metro. Dengan di Harian Metro bersama dengan saya. Dan ini berkaitan dengan keadaan banjir yang sedang melanda dan dipaparkan juga di muka hadapan di bahagian bawah itu. Pantai Timur digenangi air, mangsa banjir meningkat sehingga 9,182 orang pada setakat berita ini ditulis dan lampiran ataupun lanjutan yang boleh dibacakan di halaman ke-20 dan 21 dipaparkan secara penuh di muka surat ini. Di bawah naik bot sejauh 3 km, lelaki sakit buah pinggang, kudung kaki kiri terperangkap dalam banjir diselamatkan polis. Dan ada juga yang memaparkan tentang topik yang telah kita bincangkan pada awal pagi tadi berkaitan dengan trauma berdepan ular sawa 7 meter yang masuk dalam kawasan rumah. Dan ini berlaku di Cukai, Kampung Sarang Lang Kemasik, tular di media sosial sejak Jumaat lalu selepas berkongsi videonya membunuh ular sawa sepanjang 7 meter yang cuba menyerangnya ketika mengharungi banjir untuk masuk ke rumah. Dia pertama kali melihat ular sawa sebesar dan sepanjang itu seumur hidupnya. Ini dihadapi oleh Encik Muhammad Ali berusia 38 tahun. 7 meter tu? Ya, 7 meter. Dari sana sampai ke sini panjangnya? Dari meja awak sampai ke ujung meja saya?
Kalau saya lari dah. Berenang-renang lebih laju lah mungkin. Dan lari lagi pecut dah saya. Betul. Aduh. Ya, dan ini boleh dikongsikan ataupun boleh dibacakan di Harian Metro halaman 20-21 dan boleh kita juga saksikan berkaitan dengan satu headline Bah Pantai Timur makin buruk dan dijangka akan lebih ramai yang terkesan, dan kita akan mendapatkan sebentar saja lagi berkaitan dengan perkembangan di sana dan apa yang boleh kita lakukan sebagai rakyat Malaysia dalam memastikan bahawa keselamatan kita dapat dijaga bersama-sama dalam menghadapi tempoh yang sangat mencabar ini. Ini di Harian Metro. Dan seterusnya kita nak kongsi mungkin perkembangan COVID seketika, COVID-19 dengan perkembangan yang berlaku semalam yang membabitkan lebih ini dah jadi macam satu norma biasa bagi kita. Angka 4 angka sama ada sembuh ataupun angka yang baru, kes yang baru. Semakin lama semakin tidak digeruni dengan 4 angka. Kalau sebelum ni kita tengok 4 angka, ya Allah rasa macam lain kan. Tapi bila dah tengok 1340 kes positif semalam dikabarkan dengan 4 kematian baru, ini menjadikan satu lagi kes yang dengan 4 kematian baru ini menjadikan kematian 441. Amati angka ni betul-betul. Ya, Mila, barangkali setengah orang tidak begitu terkesan dengan angka yang nilai angka kan? Kerana grafiknya berbeza-beza. Betul. Jadi nampak lebih cenderung esok grafik apa pula kan, tapi perhatikan atau berikan tumpuan kepada grafik angka yang dimaklumkan ini. 437 kematian, peratusan 0.5%, dan Selangor masih lagi mendahului. Betul. Petaling 90 kes Kelang 121 kes. Kalau kita cerita tentang Hulu Langat pula 118 kes. Hanya Putrajaya sahaja berada di zon kuning. Yang lain masih lagi berada di zon merah ataupun berwarna merah di dalam peta ini. Maknanya 41 kes dan ke atas. Okey, jadi Kuala Langat 22 kes. Ini semakin lama semakin dekat angka dengan kita dan semakin lama semakin tinggi angkanya. Kita harapkan masih lagi kita kawalkan diri walaupun berita baik hari demi hari kita terima tentang penghasilan ataupun bakal menerima vaksin tersebut. Betul. Tapi tidak boleh kita katakan norma baru ni harus dilupakan. Jangan dengar guruh di langit, air di tepayan dicurahkan. Lama tak dengar. Saya last masa ini sekarang punya situasi ni. Betul. Betul. Kan? Okey, saya nak kongsi seketika sebab kan tempoh hari saya ke Serdang, pusat kuarantin dan juga rawatan COVID-19. Pada ketika ini hanya mampu memuatkan hampir 3,000 pesakit di kalangan bukan warga negara dan dah dipenuhi hampir 2,900 pesakit. Tapi ketika saya berbual bersama dengan mereka yang bertugas di sana, memang ada 2 atau 3 kawasan ataupun dewan yang sedang dipersiapkan untuk berdepan dengan ancaman COVID-19 ini. Dan bayangkan mereka menjangkakan ataupun kawasan di sekitar Maib Serdang itu boleh memenuhkan hampir 10,000 pesakit di sana sahaja. Bayangkan maksudnya persediaan itu ke arah 10,000 pesakit yang aktif. Dan itu mungkin suatu yang adalah satu perancangan untuk kita berdepan dengan pandemik ini. Tetapi secara realitinya takut 10,000 pesakit yang dijangka akan datang lagi. Dan bagaimana nak dikepung kawasan itu supaya tidak ada. Dan kerana kawasan Maib masih lagi dibuka untuk pengunjung. Kan? Ada kawasan-kawasan yang boleh dilawat dan dilawati di sana. Itulah dia. Sama-sama kita doakan gelombang ketiga COVID-19 di Malaysia ini dapat berakhir, dapat beransur dan kita kembali pada fasa PKPP, fasa pemulihan dan seterusnya kita kembali kepada Malaysia yang sebelum ini insya-Allah. InsyaAllah. Kan? Ya, kita doakan yang terbaik untuk Malaysia. Baik, minggu lalu penghujung minggu telah tirai di hari Jumaat ditutup dengan perkabaran yang cukup menyedihkan, pemergian yang amat berbahagia Allahyarhamah Tun Hajar Rahah, dan pastinya kita semua terkesan dengan maklumat yang dikongsikan oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak di akaun Facebook miliknya. Dan sebelum ni mungkin ada yang tidak mengenali ibu, lebih mengenali sebagai ibu kepada Datuk Seri Najib, tapi tidak begitu sedar yang beliau juga adalah isteri kepada almarhum Tun Abdul Razak. Jadi kita nak kongsi sikitlah tentang apa yang berlaku pada Jumaat yang lalu. Tun Rahah Muhammad Noor, 87 tahun, isteri kepada bekas Perdana Menteri kedua Tun Abdul Razak Husin, meninggal dunia di sebuah hospital swasta di Kuala Lumpur sekitar jam 4.45 petang Jumaat 18 Disember yang lalu, dan jenazah dibawa ke Masjid Ar-Rahah Kampung Kerinci untuk dimandikan, dikafankan dan disolatkan, dan urusan penghormatan terakhir juga berlangsung di masjid itu sebelum jenazah dibawa ke Masjid Negara untuk disemadikan di lingkaran makam pahlawan.
Jadi jenazah Allahyarhamah dikebumikan bersebelahan pusara kakaknya iaitu Tun Suhailah yang juga ibu kepada Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Hussein. Pengebumian dihadiri Datuk Seri Najib dan isteri Datin Seri Rosmah Mansur serta ahli keluarga terdekat selain Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama isteri Puan Sri Nur Aini Abdul Rahman juga hadir, Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah serta pemimpin kanan kerajaan dari parti politik. Ya. Allahyarhamah dilahirkan pada 11 Jun 1933 di Muar Johor. Allahyarhamah Tun Rahman mendapat pendidikan awal di Sekolah Convent of the Holy Infant Jesus, Johor Bahru. Beliau juga merupakan puteri bongsu tokoh politik negara Allahyarham Tan Sri Muhammad Noah Omar. Allahyarhamah mendirikan rumah tangga dengan Perdana Menteri kedua Allahyarham Tun Abdul Razak Hussein pada 4 September 1952 dan dikurniakan 5 anak, kesemuanya lelaki. Antaranya pastinya Datuk Seri Najib Razak, Datuk Ahmad Johari, Datuk Ahmad Nizam, Datuk Muhammad Nazim dan Muhammad Nazir. Tun Rahman bergelar balu pada usia muda iaitu ketika berusia 43 tahun selepas Tun Razak meninggal dunia pada 14 Januari 1976 akibat leukemia. Baik, salam takziah kita ucapkan terutama sekali dari kami tim Malaysia Hari ini kepada keluarga dan juga Datuk Seri Najib Tun Razak di atas pemergian bonda yang tercinta. Kita pasti sedih dengar perkabaran ini tapi berat lagi bahu yang menyandang keadaan ini. Baik, kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah mencucur rahmat ke atas seluruh almarhumah dan menempatkan dalam kalangan insan-insan hamba-Nya yang beriman. Dua pemergian yang sangat mengesankan kita, Allahyarham Engku Aziz, sebelum itu Profesor Raja, yang sebenarnya sangat mengesankan saya lah. Sebab beliau, kalau dikatakan siapakah individu yang kita boleh jadikan contoh teladan, Allahyarham Engku Aziz. Kalau baca rintisan ceritanya, seorang yang instrumental dalam membangunkan tabung haji kan, hanya kerana melihat duit yang disimpan di atas atap ataupun di atas rumah yang dimaklumkan ketika datang ke rumah satu keluarga ni, dipijak lantainya, kemudian duit tu jatuh. Kata duit ni untuk apa? Nak simpan untuk pergi haji. Masya-Allah. Diilhamkan daripada situasi itu. Jadi sangat berikan kesan dan kemudian tengok apa yang dah berlaku. Dah ada tabung haji kan, dan macam-macam lagi. Dan pastinya seorang yang sangat signifikan pada Universiti Melaya juga. Betul. Ya, itulah dia. Okey, jadi harapnya dengan peristiwa-peristiwa ini bukan hanya kita menyampaikan kepada anda tapi juga membuatkan kita ingin tahu lebih lanjut salah-silah mereka, apa yang sumbangan mereka ketika hayat, dan supaya kita juga dapat menjadi insan yang berguna dan berbakti juga. Begitu juga dengan kabar-kabar kematian yang sering kita dengar ini menjadikan kita seorang yang lebih menghargai kehidupan yang kita jalani sekarang ini. Okey, banyak lagi kita nak kongsikan dalam Malaysia Hari ini. Teruskan bersama kami. Kita rehat seketika. Bagaimana COVID-19 merebak? Situasinya begini. Terdapat 4 watak dalam situasi ini, iaitu Ali, Bob, Chen dan Dewi. Ali telah dijangkiti COVID-19. Ali mudah untuk dikesan kerana menunjukkan gejala jangkitan pernafasan. Ali keluar berjumpa Chen. Mereka bersalaman. Peluang untuk Chen dijangkiti sangat tinggi. Chen juga berpotensi menjangkiti orang lain. Ali dan Chen mudah dikenal pasti melalui pengesanan kontak, dikuarantin dan dirawat. Dalam perjalanan Ali untuk berjumpa Chen, Ali terbatuk ke arah Bob dan berlakunya jangkitan COVID-19 kepada Bob tanpa disedari. Masalah di sini, bagaimana untuk mengesan Bob dan kontak Bob? Bob dan kontaknya tidak sedar yang mereka telah dijangkiti dan berpotensi menyebarkan COVID-19 kepada orang lain walaupun tidak bergejala. Jika Bob dan kontak Bob mula menunjukkan gejala COVID-19 dalam tempoh 14 hari, mereka wajib ke pusat saringan serta mendapatkan rawatan. Rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan. Dewi pula hanya duduk di rumah membeli barangan keperluan atas talian dan berkomunikasi dengan rakan melalui alat telekomunikasi. Jika Dewi keluar rumah dan tidak mengamalkan langkah-langkah pencegahan, Dewi juga mungkin mendapat jangkitan. Tempoh 14 hari merupakan inkubasi COVID-19. Langkah pencegahan yang boleh diambil adalah
kerap cuci tangan dengan sabun dan air atau gunakan hand sanitizer. Jarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain. Hadkan interaksi dengan orang lain, termasuk ahli keluarga atau rakan. Langkah-langkah pencegahan adalah penting untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini dan pastinya kita paparkan seperti tadi berkaitan dengan antara info yang perlu kita ketahui di dalam berdepan dengan keadaan cuaca pada ketika ini dengan era pandemik lagi dengan keadaan cuaca, jadi pastinya ini seakan satu perkara yang perlu kita berwaspadalah dalam menghadapi segala kemungkinan. Jangan kita jangkakan bahawa ianya berlaku di sebelah pantai timur saja, tapi ada juga kemungkinan seperti yang telah kami bawakan berkenaan dengan amaran cuaca hujan berterusan di beberapa buah negeri yang dijangka bakal berlaku di dalam negara kita. Okey, kita nak teruskan perkembangan pada ketika ini berkaitan dengan keadaan banjir di Kelantan terutamanya, dan telah pun bersedia bersama dengan saya dalam panggilan video pada ketika ini adalah Penguasa Kanan Bomba 2 PGKB 2 Muhammad Wildan Azhari, Penolong Pengarah Operasi Negeri Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kelantan. Telah pun bersedia di Kota Baru. Assalamualaikum. Selamat pagi tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama terima kasih kerana sudi bersama kami. Diharap berada dalam keadaan yang baik, sejahtera saja tuan di sana. Terima kasih banyak. Ya. Tuan mungkin kita boleh kongsikan berkenaan dengan perkembangan terkini banjir di Kelantan dan pada ketika ini Isnin 21 Disember bagaimana keadaannya di sana? Okey, baik, terima kasih daripada Seri Pentas. Ya. Untuk makluman semua, perkembangan terkini untuk banjir di Kelantan ni, kalau kita lihat daripada trend air adalah statik lah, yang mana ada beberapa stesen berdasarkan daripada Jabatan Penanganan Saluran masih di tahap bahaya, tetapi trend menurun. Jadi apa yang saya boleh katakan di sini adalah kita mengekalkan momentum kita dalam tugas-tugas penyelamatan. Walau bagaimanapun PPS tersebut sekarang ni air dia dah mengalir lebih kepada lokasi di kawasan Pasir Mas.
Yang mana semalam ada 4 daerah terlibat, namun kini ada 3 daerah yang terlibatlah. Tapi peningkatan berlakulah daripada segi mangsa keseluruhan yang perlu diselamatkan untuk operasi banjir pada kali ini. Ya, Tuan. Kita faham 4 daerah dan sekarang menjadi 3 daerah dan peningkatan dari sudut bilangan tu. Tapi kalau nak dibandingkan sebab kalau keadaan banjir sebelum ini pada tahun-tahun sebelum ini, bagaimana dengan keadaan yang terjejas pada tahun ini? Adakah agak sedikit berkurangan atau sama atau agak lebih teruk berbanding dengan keadaan musim banjir tahun-tahun yang terdahulu, Tuan? Okey, baik. Sebenarnya kejadian banjir di Kelantan ni merupakan saban tahun berlaku. Sebenarnya persediaan telah diambil lebih awal yang melibatkan pelbagai agensi lah. Jadi kalau kita lihat ni sebenarnya kalau diikutkan trend air, taburan hujan, purata hujan memang adalah sama seperti tahun-tahun sebelum ini. Walau bagaimanapun pada tahun ini kita mengambil pendekatan yang mana kita membuat hebahan awal kepada penduduk kampung. Jadi mereka maklum dengan siapa patut dihubungi dan mereka maklum bagaimana cara prosedur untuk berpindah. Lagipun sekarang ni kita di dalam pandemik COVID-19 ni antara pendekatan yang diambil adalah kita akan advise kepada penduduk yang terjejas dengan banjir untuk berpindah ke rumah saudara terdekat. Lebih dahulu sebelum berpindah ke PPS-PPS yang telah ditetapkan. Menarik info ini dan mungkin boleh Tuan terangkan berkenaan dengan tata cara dalam menyantuni mangsa banjir dengan SOP yang ada dalam berdepan era pandemik COVID-19 ini dan kemudian dengan usaha untuk menyelamatkan dan memberi bantuan kepada mangsa banjir. Mungkin ada tata cara yang perlu dipatuhi oleh pihak penyelamat sendiri? Okey, baik. Sebenarnya kita di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kelantan khasnya lah kita telah membangunkan beberapa garis panduan bagi pengurusan mangsa ketika bencana banjir. Kita boleh ambil contoh bahawa sekarang ini kita perlu mematuhi 3S, 3W dan sebagainya dalam SOP pandemik COVID ni. So antaranya yang saya bangunkan adalah yang penting sekali adalah PPE anggota. Personal protective equipment anggota sendiri. Kita lengkapkan anggota dengan face mask, sanitizer dan kita make sure PPE anggota kita selamat. Sebabnya semestinya dalam mengendalikan mangsa ni kita memang akan directly contact dengan dia. Tapi kita minimizekan kontak tersebut dan kita maximiskan kita punya produk. Sebagai contoh, antara aspek yang kita ambil contoh sekarang ini bila mana ke kawasan-kawasan pusat pemindahan ni kita akan advise penduduk kampung yang mempunyai risiko-risiko seperti sakit, OKU, tidak boleh berjalan dan sebagainya untuk kita pindahkan awal mereka ke pusat-pusat pemindahan. Jadi maknanya bila berlakunya kejadian banjir secara tiba-tiba ni kita boleh manage, kita boleh organize kita punya pengurusan banjir tersebut. Setakat ini antara pendekatan yang kita ambil lah di negeri. Tuan juga difahamkan antara peranan pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat di Kelantan di dalam berdepan dengan COVID-19 ini adalah membantu dari sudut pengurusan jenazah mangsa-mangsa dan ada juga mungkin persoalan dan satu pertanyaan lah tentang bagaimana sebenarnya peranan yang dilakukan ketika musim air naik ini, apa peranan yang diberikan dan juga bantuan yang diberikan. Kalau Tuan nak mengambil kesempatan ini untuk berkongsi bersama kami kisah ini. Okey, baik. Terima kasih. Dia sebenarnya kalau diikutkan bila mana berlakunya pandemik COVID-19 ni semua kita lah orang awam, rakyat timbul panik bagaimana untuk kita menguruskan. Tetapi kami di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kelantan untuk makluman setakat ini 7 kematian berkaitan pandemik COVID ini dan 6 antaranya diuruskan oleh KKM dengan bantuan daripada pihak bomba lah, unit treatment. Yang mana kita akan minta advice daripada pihak KKM sekiranya pihak KKM mengatakan bahawa memerlukan bantuan pihak bomba untuk mengendalikan jenazah, maka kita akan bersama dengan keluarga mangsa ataupun jenazah tersebut untuk menguruskan jenazah itu. Antaranya seperti yang sedia maklum kita ada unit hazmat, hazardous material ni, yang mana PPE mereka ni memang kita make sure lengkap. Antaranya sebagai contoh penggunaan Tyvek, kita akan buat double layer, kadang-kadang kita pergi ke sampai 3 layer dan make sure dia memakai properly face mask, Google dan menggunakan peralatan-peralatan yang sepatutnya dalam mengendalikan jenazah ini. Bagi kami ini adalah dikatakan sebagai kita serve, kita berkhidmat untuk masyarakat, kita berkhidmat untuk rakyat. Jadi bila mana kita mampu, kita perlulah bersama-sama berganding bahu dengan mana agensi yang ada untuk kita menyelesaikan masalah rakyat, untuk kita membantu rakyat. Jadi bagi saya menjadi tanggungjawab dan peranan
bagi pihak bomba sendiri untuk melaksanakan tugas tersebut. Ya, baik. Alhamdulillah, itu mungkin satu perkembangan dan juga informasi yang jarang kita dengar. Tapi itu mungkin juga menjadi peranan nilai tambah daripada pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat. Tahniah Tuan. Kita juga berkongsi berkaitan dengan ancaman haiwan berbahaya ketika musim banjir ini. Di surat khabar juga saya bacakan tadi kejadian berlaku di Cukai. Di Kelantan sendiri, adakah ianya juga menjadi satu kebimbangan atau telah pun ada kes yang berlaku di sana, Tuan? Berkaitan, kalau tanya saya, antara ancaman di musim banjir ni adalah yang kami selalu terima lah adalah berkaitan binatang berbisa lah. Binatang berbisa dan ancaman-ancaman lain yang boleh, sebagai contoh kita boleh lihat risiko-risiko ketika musim hujan ni, binatang-binatang berbisa tersebut juga mencari tempat teduh. Betul. Jadi kami sering mengingatkan kepada orang-orang awam, rakyat yang mana sekiranya berdepan dengan situasi seperti itu, cepat-cepatlah berhubung dengan agensi penyelamat ataupun mana-mana yang berdekatan supaya respon tu lebih mudah dan jangan ambil tindakan yang berisiko, maksudnya mengambil tindakan sendiri yang mana boleh membahayakan pihak keluarga ataupun yang terlibat secara langsung lah dengan yang kami nampak adalah haiwan berbisa lah sekarang ni yang kerap kalau sekiranya dalam musim banjir ni. Ya. Tuan, ini juga bukanlah satu perkara yang boleh diraikan ataupun menjadi pesta air apabila berdepan dengan situasi banjir ini. Tetapi kita tidak boleh lari bahawa kehidupan juga perlu diteruskan. Ada juga antara video dan juga gambar yang tular, mereka tetap meneruskan makan di kedai makan walaupun ada air di kaki. Mungkin nasihat Tuan kepada orang ramai di dalam menyantuni kehidupan kita dan juga ketika berdepan dengan masalah banjir ini. Apa yang saya lihat sekarang ni, pihak PDRM telah menjalankan tugas task force dengan amat ketara lah sebab kita nampak perbezaan berbanding tahun lalu dengan tahun ini. Pesta air tersebut adalah amat kurang. Memang kalau saya lihat memang boleh dikatakan tiada lah, mungkin kerana kompaun yang akan dikeluarkan oleh pihak PDRM itu. Jadi bagi saya pendekatan ini adalah amat baik, yang mana ianya juga boleh membantu pihak kami dalam menjalankan tugas-tugas harian yang lain lah. Kalau kita lihat daripada segi makan di kedai makan dan sebagainya dalam keadaan air penuh di kaki itu, mungkin sumber ekonomi perlu diteruskan kan. Kadang-kadang rutin harian yang lain juga perlu diteruskan. Betul. Jadi bagi saya kita pun tak boleh nak tolak daripada pendekatan begitu kan. Tapi bagi saya di peringkat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ni adalah kami pergi berjumpa dengan pihak masyarakat, rakyat. Kita ambil pendekatan, kita maklum kepada mereka bagaimana prosedur sebenar untuk berpindah. Kita maklum kepada mereka risiko-risiko yang akan hadir dalam sesuatu situasi sebegini dan kita maklum pada mereka person-person in charge di setiap-setiap kawasan sebab kadang-kadang mereka ni tidak tahu bagaimana prosedur sebenar untuk berpindah itu. Mungkin mereka pun dah jadi benda ni bisa tegal biasa. Betul. So menganggap benda ni biasa tapi hakikatnya terdapat risiko-risiko yang perlu ditangani dengan keadaan segeralah. Ya. Tuan, terima kasih banyak kerana sudi bersama kami. Ya. Ya, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami. Okey, baik. Terima kasih banyak. Ya, selamat bertugas kami ucapkan juga kepada seluruh anggota Bomba dan Penyelamat di Kelantan terutamanya. Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih di Si Pentas. Ya. InsyaAllah kita akan bersiaran lagi kemudian hari. Kalau Betul, terus memberikan perkembangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, itu dia Penguasa Kanan Bomba 2, Tuan Muhammad Wildan Azhari, Penolong Pengarah Operasi Negeri Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kelantan, berkongsi berkaitan dengan perkembangan di sana dan juga turut memberikan nasihatlah bahawa ini bukan suatu pesta kerajaan untuk diraikan, tapi seperti biasalah yang penting keselamatan yang perlu dititik beratkan. Okey, kita nak berkongsi berkaitan dengan ancaman haiwan berbisa ketika musim hujan, tapi sebelum itu kita ingin kongsikan ini berkaitan dengan norma baharu. Bukan sahaja dari sudut ekonomi, bukan sahaja dari sudut aktiviti sosial, tapi dari sudut convocation, tadika juga difahamkan mengalami satu pengalaman yang sangat berbeza dalam memberikan sijil ataupun scroll penghargaan kepada anak-anak ataupun adik-adik kecil kita ini. Sama-sama kita saksikan bingkisan yang disediakan oleh Izzuan.
Dalam mengamalkan norma baharu kehidupan, banyak sebenarnya inisiatif yang boleh dilakukan seperti pengusaha tadika ini yang mengadakan majlis penganugerahan pelajar secara pandu lalu. Dan sebenarnya hujan sekarang ni, tetapi saya lihat para pelajar dan juga ibu bapa sangat-sangat teruja bagi meraihkan hari untuk anak-anak mereka hari ini. Majlis graduation biasa tadika akan buat di dalam dewan. Tapi disebabkan pandemik macam ni, kita ambil alternatif buat secara drive-thru. Untuk pelajar keseluruhannya 136, tetapi untuk yang tamat pengajian 6 tahun seramai 66 orang. Idea depend pada cikgu-cikgu semua. Cikgu-cikgu yang bagi idea untuk buat majlis macam ni. Sebelum ni kita idea untuk buat dalam indoor. Bila dah berlaku macam ni, kita cari alternatif untuk buat macam mana nak raikan anak-anak yang akan tamat pengajian. Persediaan macam kita, cikgu-cikgu ni dalam masa 1 bulan lah macam tu. Sebenarnya ibu bapa pun excited bila kita bagi tahu yang kita akan buat secara drive-thru, kereta berhias. So, ibu bapa pun bagi kerjasama, supportif lah dengan apa yang kita cadangkan. Dalam sejarah lah, drive-thru convocation untuk anak-anak tadika. Bagi memori lah untuk diorang. Hari ni saya rasa so far okay, this is good sebab yalah we need to adapt dengan current and punya changes kan. So sekarang ni dia buat drive-thru convocation. So saya rasa okay lah. So kita pun tak ada macam mingling around with people, just drop by, ambil cert and then terus drive off. So I think this is a good initiative by the Tadika. Alhamdulillah, Mariam managed to survive because of all this pandemic apa semua, managed to survive, belajar apa semua, and Alhamdulillah dapat belajar contoh. So I'm very proud of her. We are more than happy to decorate our cars. We are more than happy to tell them that this is their convocation. So dia orang tak biasa benda-benda macam ni kan. So at least Mariam is happy. Alhamdulillah kita orang bergembira lah. Kerana sebelum ni kita sama-sama tahu yang tahun ni berbeza lah dan budak-budak pun kurang bersemuka dengan kawan-kawan, cikgu semua dan diorang banyak kelas online. Alhamdulillah dia dapat anugerah pelajar cemerlang pada tahun ini. Seronok tak hari ni? Seronok sebab dekat tadika boleh belajar, best nak pergi sekolah. Lepas tu kat sekolah tu ada kawan-kawan baik, best. Nanti nak besar jadi apa? Nak jadi chef. Terima kasih kepada semua cikgu-cikgu kerana telah mengajar dan mendidik anak-anak kami dengan baik dan sepenuh hati. Tahniah Wan Arisa. Terukir senyuman di bibir para pelajar pada hari ini dan saya kira biarpun ia agak berbeza tetapi SOP perlu dijaga ya bagi mencegah penularan COVID-19. Izwan Zainal untuk Malaysia hari ini, TV3. Tahniah adik. Baik, syabas atas penganjuran dan di situlah kita lihat kemeriahan dan keseronokan anak-anak ini lah yang terkurung dan inilah salah satu daripada acara yang membolehkan mereka keluar kembali dan berjumpa kawan-kawan kalau berkesempatan lah ya di samping menerima sekalung ijazah. Okey, kita nak kembali bersama dengan topik hari ini yang membabitkan situasi ketika banjir apabila didatangi oleh haiwan-haiwan atau binatang tidak diingini, terutamanya yang berbahaya dan berbisa ini. Kalau boleh kita bawakan kembali artikel yang dimuatkan dalam harian Metro berkaitan dengan ular sawa yang panjangnya 7 meter ni, bagaimana dikendalikan situasi ini. Okey, sampai trauma katanya. Ini cerita dari Cukai. Okey, untuk mengulas lebih lanjut tentang situasi ini dan barangkali situasi lain membaikkan haiwan berbisa ketika musim terkujuh dan juga musim banjir ini, saya bersama dengan penolong Pesuruhjaya Bomba Tuan M. Murugia. Beliau ialah Ketua Cawangan Pengurusan Operasi Kebombaan Jabatan Bomba dan Penolong Malaysia. Selamat pagi Tuan. Selamat pagi Ali.
khabar? Khabar baik. 31 tahun. Saya bagus alhamdulillah. 31 tahun dalam perkhidmatan. Yes. Cukup berpengalaman. Okey tuan, tiap-tiap tahun kita akan dengarlah kisah haiwan berbisa ni datang ke rumah di musim banjir kan. Jadi setakat ini pada pandangan tuan sejauh mana pemahaman rakyat Malaysia dalam mengendalikan situasi begini? Okey, terima kasih terlebih dahulu kerana jemputan ini. Memang kalau tengok dari segi kesedaran, rakyat amat baik. Baik mereka daripada banyak kejadian-kejadian yang berlaku dan juga satu adalah kesedaran dari aspek bagaimana nak menghubungi bomba itu sendiri. Agensi kecemasan. Itu adalah satu jenis juga kesedaran. Keduanya dari segi kesedaran pentingnya haiwan ini dari segi ekosistem kita. Kerana haiwan ini pun mainkan satu peranan penting dalam ekosistem. So benda-benda ini memberi satu satu pendidikan kepada mereka, satu pengetahuan yang membolehkan mereka menghargai. Sebenarnya haiwan berbisa ini kita kena hargai juga kerana dia penting dalam ekosistem kita. Betul. Bukan saja kita nak bunuh dia, tapi dia membantu kita juga menjaga ekosistem. So itu kesedaran itu memang sekarang dah ada dalam rakyat Malaysia ni. Cuma sekali kita akan dengar insiden atau situasi tuan rumah tu dikatakan terpaksa membunuh haiwan itu kerana dilihat mengancam. Bagaimana, adakah kita boleh tahu kewujudan haiwan itu mengancam kita ataupun tidak? Adakah ini satu pengetahuan yang hanya ahli saja yang tahu ataupun kita boleh belajar tentang perkara ini? Benda ini sebenarnya macam kami sendiri memang diadakan kami ada SOP-nya, kami ada ada kursus-kursus yang kami hadirkan sebagainya. Bagi orang awam ni kebiasaannya mereka tidak ada semua ni. Segelintiran yang ada benda ni. Dan ini menyebabkan kalau boleh, seboleh-bolehnya kalau situasi yang begini, situasi yang haiwan berbisa dan sebagainya, kalau boleh elakkan. Minta bantuan. Yang terbaiknya minta bantuan. Maksudnya elakkan daripada membunuh dan sebagainya. Kerana apabila kita mencederakan dia ataupun kita memukulnya sebagainya, dia akan menjadi lebih agresif. Dan kita sendiri kalau kita tidak tahu apa nak buat pada ketika itu, memang nampak senang nak bunuh. Macam di rumah saya masa di kampung, mak saya yang membunuh ular-ular ni zaman dahulu. Betul tak? Sekarang ni maksudnya kerana ada ilmu kesedaran dan sebagainya, mereka panggil bomba dan sebagainya. So situasi membunuh itu sebenarnya akan menyebabkan dia lebih agresif dan boleh menyebabkan dia bertindak balas sebenarnya. Kalau dia tak mati terus lah kan? Yes, betul. Itulah dia. Okey, nak memahami tentang fungsi haiwan-haiwan berbisa ini sama seperti haiwan lain dalam ekosistem kita tu satu ilmu yang kita harus pelajari lah dan seperti tuan kata kesedaran itu dah ada. Cuma sekarang ni bila kita bercakap tentang situasi yang tegang ni sampai kata tuan rumah ni pun dah trauma ni kerana terpaksa membunuh ni, dalam tempoh menunggu itu apa yang patutnya dilakukan menunggu anggota bomba datang supaya contoh? Sepatutnya katakan tidak telah menghubungi pihak berkaitan, pihak katakan bomba atau agensi bantuan sebagainya. Yang perlu dilaksanakan adalah kalau boleh tutup bilik ke ataupun pintu tingkap dan sebagainya tutup. Lepas tu keluar beredar dari kawasan itu. Okey. Tunggu sampai agensi kecemasan sampai. Jauhkan dari kawasan itulah baik. Exactly. Itu yang kita kena buat sebenarnya. Daripada kita dan bantuan pasti akan tiba kerana kita tahu ini adalah satu keadaan kecemasan dan agensi kecemasan akan datang untuk membantu. Ada yang berpendapat biarkan bantu dia akan beralih, tapi ada yang tidak bersetuju kata kalau dia pergi dia akan datang balik. Jadi dia ada pro and con-nya, betul tak sebenarnya. Kalau boleh memang orang kata kalau katakan buka pintu dan sebagainya biar dia beredar dan sebagainya, itu mungkin akan berlaku, tapi pada kebiasaannya tidak. Kerana tujuan dia datang ini, kalau kita tengok tujuan katakan sekarang musim banjir, habitatnya telah diganggu kerana tenggelam dan sebagainya. Dan haiwan-haiwan berbisa ini dia bersembunyi untuk apa? Dia bersembunyi untuk makan, mencari makan. Sebab dia tak bawa sarang, sebenarnya dia bersembunyi. Bila dia bersembunyi itu bila makanan itu dah habis dia akan beredar. Begitu juga di rumah kita. Rumah kita kalau ada tikus, kalau ada katakan ada katak dan sebagainya, kerana musim tengkujuh ni sebenarnya semua ada. Dia tahu ada makanan di situ. Dia akan duduk di tempat itu. Tapi kalau makanan dah habis maka dia akan beredar lah. Okey. Maknanya rumah kita ni macam pusat penempatan sementara lah ya. Memanglah. Sebab rumah mereka. Kerana satu lagi adalah bila banjir ni dia memang kalau tengok sifat semula jadinya dia perlukan tempat yang kering dan juga lembap. Betul. So bila benda-benda ni tak ada katakan dah banjir tu dia mesti cari tempat yang
yang selesa untuk dia tinggal. Itulah tempat selesa dan situ ada makan. Tentunya maka dia duduklah sementara. Di dalam kata lain kan, misalnya kata kita tinggal di kawasan-kawasan yang cenderung untuk didatangi oleh haiwan ini, seolah kita kena bersedia dengan kehadiran haiwan-haiwan ini. Tapi betul sedia, tapi kita pun kena ambil langkah-langkah pencegahan. Ya, okey. Bila tuan sebut langkah pencegahan itu, nak tahu tu. Sebab sebelum ni di kampung lah kita selalu dengar orang kata letak belerang lah, letak kabaik dah. Sejauh mana berkesannya penggunaan kabaik dan juga belerang ini, tuan? Memang itu dari dululah. Ketika ada garam lah, belerang lah. This is part of kita katakan chemical treatment contohnya. Dia put chemical sebenarnya. Sebenarnya dia memang ada membantu jugalah. Bukan kata tidak membantu. Tapi yang terbaiknya kalau tempat-tempat begini, katakan rumah kita, katakan musim banjir ini. So apa yang menjadi di rumah, katakan air akan naik mendadak. Dan kita akan melonggokkan kita pakaian-pakaian semua tu. Okey. Kerana tempat-tempat sebenarnya tempat-tempat yang kita longgok sebenarnya akan menjadi satu sarang yang mudah untuk mereka tinggal. Satu lagi belukar-belukar yang ada di keliling tempat di rumah-rumah kita ni. Seboleh-bolehnya bersihkan. Belukar dan juga sampah sarap dan sebagainya. Ini semua tempat-tempat dia nak bersembunyi. Dan tempat itu biasanya kering dan juga lembap. Baik. Saya tertarik bila tuan sebutkan inilah, bila banjir air naik itu kita longgokkan pakaian dan sebagainya satu tempat kan. Tujuannya nak mengumpulkan, tapi itu juga berpotensi menjadi sarang haiwan berbisa. Dan juga itu juga menyukarkan kami. Kalau nak pergi membantu, nak menjalankan satu operasi, yang tu juga menjadi satu penghalang. Kami nak cari, kerana susah nak cari. Betul. Ke mana dia sorok dan sebagainya. Itu merupakan salah satu cabaran lah. Baik, soalan terakhir saya pada tuan. Okey, apabila haiwan-haiwan ini dah diselamatkan daripada rumah, apa yang dilakukan ke atas haiwan ini oleh pihak bomba? Okey, kami buat pelbagai cara. Satu, kami serahkan kepada perkhidmatan. Okey, satu kaedah yang kami buat. Keduanya, kami akan lepaskan di tempat yang selamat. Ini dua kaedah yang selalu kami buat. Dan kami tidak akan bunuh. Karena saya kata tadi, ini adalah ekosistem sendiri. Membantu ekosistem. Kita perlukan haiwan-haiwan ini. Bagaimana diputuskan tempat yang nak dilepaskan itu adalah tempat yang selamat? Okey, satu ialah tidak ada kependudukan. Baik, okey. Kawasan yang hutan dan sebagainya. Satu lagi kita akan dapatkan hemat nasihat dari perkhidmatan tentang tempat-tempat dan sebagainya. Okey, baik. Satu pesanan yang sangat penting tentang bagaimana kita mengendalikan situasi ini. Seboleh-bolehnya walaupun kita takut, kita beredar daripada tempat itu dan panggil dapatkan bantuan daripada pihak yang boleh menunjukkan bantuan. Dan jangan bunuhlah, sebelum jangan bunuh. Sebab ini makhluk Tuhan juga yang ada fungsinya dalam ekosistem kita. Tuan Murugia, terima kasih banyak-banyak. Ringkas tapi padat dan pastinya memberikan manfaat kepada mereka yang terkesan dengan banjir sekarang ini. Terima kasih sudi bersama kami. Apa boleh kita jemput lagi boleh? Boleh. Okey, baik. Perdana Pusat Bomba Tuan M Murugia, Ketua Cawangan Pengurusan Operasi Kebombaan Jabatan Bomba dan Penelat Malaysia bersama dengan kita. Kita nak berehat seketika, selepas ini bersama dengan pemilik haiwan. Ini cerita haiwan berbeza, ini haiwan eksotik pula tapi simpan sebagai hobi. Semuanya selepas ini di Malaysia hari ini. Terima kasih banyak. Thank you. Apa itu disinfeksi? Disinfeksi merupakan tindakan pembersihan permukaan yang tercemar dengan kuman menggunakan bahan disinfeksi komersial yang mengandungi 70% alkohol, cecair peluntur yang mengandungi 5% kepekatan sodium hypochlorite atau sabun pencuci. Permukaan yang kerap disentuh dan perlu dilakukan disinfeksi adalah tombol atau pemegang pintu, susur tangga, sinki, kepala paip, suis lampu, pemegang flash tandas, meja, butang lift, kerusi dan sofa. Alatan yang perlu disediakan termasuklah mop, baldi, kain lap, bahan disinfeksi komersial, air, botol penyembur, sarung tangan getah, penutup hidung dan mulut dan penyedut habuk. Terdapat pelbagai jenis bahan disinfeksi komersial dan penggunaannya adalah berpandukan kepada label pada botol. Contohnya, sukatan untuk cecair peluntur adalah 1 liter cecair peluntur ditambah dengan 9 liter air. Persediaan pelindungan diri sebelum memulakan disinfeksi. Cuci tangan dengan air dan sabun. Pakai sarung tangan getah dan pakai penutup mulut dan hidung.
Disinfeksi boleh dilakukan secara lap, mop atau semburan. Disinfeksi secara lap dan mop dilakukan dengan cara pergerakan sehala. Peringatan: pastikan anda tidak menambah bahan lain ke dalam cecair disinfeksi bagi mengelak tindak balas yang tidak diingini. Setiap bancuan cecair disinfeksi hanya boleh digunakan sekali. Cuci tangan sebelum dan selepas melakukan disinfeksi. Buka tingkap untuk aliran udara selepas melakukan disinfeksi. Baiklah, masih lagi bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Itu dia seperti yang anda saksikan, dan topik kita pada hari ini adalah akan menemu bual seorang pecinta haiwan, tapi dia bukan biasa-biasa. Dia mencintai haiwan-haiwan yang luar biasa dan, seperti di depan ni. Dan untuk makluman, patutnya segmen ni Anim seorang. Tapi kita tolong teman. Kita teman, sebab tu kita di belah sinilah. Kita pun jauh dari kekuatan. Jadi soalan semua dari Anim je. Silakan Anim. Tak apa, awaklah dulu. Silakan. Okey, kita kenalkan terlebih dahulu. Yang kecil manis sebelah ni. saya ni Nina Farisha Wu Abdullah. Nina, terima kasih banyak-banyak kerana bersama dengan kami. Nina ni berumur 23 tahun ya, tapi dia memang sangat-sangat minat dengan haiwan eksotik. Nina mungkin boleh ceritakan. Oh, baik. Sebab Nina tengok pegang tu kan. Dah pro dah, tak apa-apa, mesti tak apa-apa je. Nina mungkin boleh ceritakan mula-mula sekali Nina terjebak dengan memelihara haiwan-haiwan eksotik ni. Okey, first kali terima kasih semua sebab jemput saya. Okey, ceritanya macam ni. Saya time belajar, saya daripada kecil bukan yang berani nak pegang haiwan-haiwan yang macam ni. Saya start pegang ular-ular macam ni, ular ke apa semua tu. Time sekolah, bukan sekolah, college. Time college. Oh, lama ke lah? 2015. Okey. Saya masuk college. Jadi rakan kelas saya, dia ada bela ular sawa. Jadi dia bawa pergi kelas sebab ada presentation. Jadi lecturer suruh kita orang cabar kita orang pegang. Jadi kita orang peganglah, setiap seorang pegang. Lepas tu dari situlah saya minat benda tu. Di mana yang buatkan minat tu? Pegang apa yang mula-mula sikit? Ular sawa biasa. Lepas tu rasa macam okey, terus minat. Okey. Oh, rupanya binatang macam ni tak macam yang kita sangkakan, yang kita tengok kat TV. Berbisa lah, bahaya lah. Betul kan? Rasa dia lain kan bila kita pegang? Rasa lain. Kita kena pegang baru kita boleh jadi macam okey. Oh, biasa je. Betul ke orang kata dia macam ada connection? Barulah macam dia sesuai dengan pegang binatang-binatang seperti itu. Itu cerita Avatar. Tak ada. Tak tahulah, mungkin sebab bagi mereka Nina boleh terangkan. Ini haiwan eksotik tau. Dia bukan kita cerita pasal kucing. Betul. Ini Bukan haiwan yang domestik ya. Okey. Awak ada ke rasa chemistry tu? Ada. Bila pegang. Dengan semua, ataupun kita perlu meletakkan diri kita yang kita ni serasi dengan haiwan atau macam mana? Sebab setengah orang macam Anim masih, dan kita lah, ini sebab dalam kotak ni. Betul, kalau tak jauh juga kita. Betul-betul ada penjarakan fizikal ni, kalau tidak. Memang perlu ada perasaan tenang ke ataupun macam mana? Dan maksudnya untuk kita kena tenang baru boleh communicate dengan dia. Kita kena yakin. Kita tak boleh takut. Kalau kita takut, dia rasa. Jadi tak boleh lah. Dia pun boleh tahulah. Dia Itulah connection yang Anim cakap tadi tu. Patutlah makin kita takut, makin dia datang kat kita. Yalah, dia rasa kita mungkin menampakkan muka terancam tu kan. Kucing pun sama macam tu kan. Okey, mungkin boleh perkenalkan terlebih dahulu. Kita kenal sebab yang dia tadi pegang tu. Yang tu apa yang pegang? Okey, yang ni chameleon. Biasa orang Melayu panggil sesumpah lah yang ni. Dia tukar warna. Ini warna asalnya? Ini warna asal. Tapi kalau dia lagi relax, dia boleh jadi lagi cerah. Ini dia macam gelap. Dia tengah nervous lah ni. Dia gelap sikit. Mungkin perhatian sedang diberikan kan kepada dia. Pandang kamera. Dia tengok orang ni macam terkejut sikit. Ini dia dah berusia? Dalam setahun lebih. Setahun lebih. Dan usianya boleh menjangkau? 5 tahun. 5 tahun. Oh, Nina dah berdiri daripada kecil lagi. Daripada kecil. Awak? Saya kagum mata sesumpah ni, dia boleh gerak ke lain-lain kan. Mata kiri dia macam bukan macam ni. Tapi satu ke belakang, satu ke dia boleh fokus cuba buat dua benda. Dan mata dia seakan-akan kulit dia
Itulah dia. Kelopak dia. Okey, ini serupa. Yang macam Pokemon ni? Okey, yang ni macam Pokemon betul. Comel situ. Yang ni crocodile sking. Ni skingnya. Dia bukan crocodile, dia lizard. Dia lizard. Nama dia crocodile sking sebab dia punya ni atas tu ya. Sisik dia apa. Jadi penjagaan dia pun cara untuk jaga dia semua adalah macam lizard lah. Dia bukan macam lizard. Dia sebenarnya lain-lain lizard, lain cara nak jaga. Jadi kita kena belajar pasal dia dulu baru kita boleh tahulah macam mana nak jaga dia di punya Berapa lama ambil masa untuk belajar setiap seekor punya penjagaan? Yang tu saya tak ada exact Specific time. lah. Sebab saya jenis kalau saya minat benda tu saya akan study pasal benda tu. Ini laju ke dia bergerak? Laju dia senyap macam ni. Tapi kalau tangan, contoh dia senyap ni, tengok kita macam dah leka nanti lari. Boleh pandai ya? Dia tahu. Boleh dipegang jugalah maksudnya. Boleh. Ini kira dia masih lagi baby. Tak, dia dewasa dah. Ni dewasa dah. Dia dewasa. Jadi kalau dewasa begini. Yang kedua ni? Lizard kan? Ketiga ya. Kedua ni blue tongue sking. Okey. Dia lidah biru. Lidah biru. Lidah dia memang biru. Betul. Lizard lah. Ke ada dragon ke apa dia punya? Kategori lizard lah. Lizard. Lizard juga. Lizard juga ni lizard. Okey. Yang ini? Yang tu ball python. Ball python. Ular sawah bola. Ular sawah bola. Bukan, dia lucystic. Dia bukan albino. Albino dia warna kuning. Albino kan? Tu panggil albino. Dia nak keluar ni. Ini berbisa kan? Tak. Nak keluarkan ke? Boleh keluarkan ke? Boleh. Awak lah keluarkan. Adakah anda pasti? Saya tak pasti. Saya pun tak pasti. Tapi tak apalah. Kita tengah occupied tu. Tak apa. Okey. Sebab kita cerita tentang haiwan berbisa. Macam kalau mereka yang datang tanpa diundang ni adalah langkah-langkah awal kan. Macam kalau Nina sendiri, Nina pun tahu macam mana untuk mempersiapkan diri berhadapan dengan haiwan-haiwan berbisa. Haiwan berbisa, kalau contohlah kalau saya kan. Sebenarnya saya bukan peminat haiwan-haiwan berbisa. Saya juga takut juga dengan haiwan berbisa. Jadi contohlah kalau ada ular berbisa masuk dalam rumah saya ke apa ke, saya akan call pihak berkuasa. Saya takkan ambil sendiri atau tapi saya akan explain lah kat bomba ke apa ke ular apa yang kemungkinan yang saya nampak itu tu. Awak dah ada idea lah kan. Saya dah ada saya tahu knowledge dia tu. Maknanya sebagai pengusaha perniagaan haiwan eksotik ni yang ini semua tidak berbisa lah. Tidak. Maknanya boleh pegang-pegang semualah. Berapa banyak koleksi awak ni di rumah ke di mana? Tak terkira. Tak terkira banyaklah maksudnya. Ada lagi kat rumah. Di rumah 10. Bukan rumah, kedai. Sebab rumah saya tak simpan haiwan-haiwan macam ni. Di kedai lah. Sebab ada haiwan yang kena lesen, contohnya macam ular tu kena lesen. Yang ni kena lesen. Okey, adakah mereka yang minat haiwan eksotik ni minat juga pada kucing? Saya minat kucing. Di rumah ada kucing? Di rumah ada kucing juga. Ada. Ada. Kucing Patutlah tak eksotik disimpan juga ni kot. Kira eksotik kot sebab dia tak ada bulu. Sping ke? Sping. Okey. Tahu sping tu yang kucing togel tu yang macam togel tu. Sebab sebenarnya saya dah tanya dia bawa, tapi saya kata tak apalah. Dia bawa ke? Bawa. Ada ke? Ada. Mana? Boleh tunjuk? Ada ke Itu kat pun sini? kira eksotik ke tu kan? Tidaklah. Mari kita tunjuk. Tidak, sambil-sambil tu. Tak, maksudnya itu awak dia. ni selain daripada yang eksotik, yang kucing pun Kucing pun ada. minat juga kan? Elif? Ceritanya... Yang itu kita boleh pegang. Allahu Akbar. Tapi yang ini... Ni kucing ni, dia ni kucing. manja. Ni kucing. Yalah. Tapi yang ini Ni dia... mana masalah yang kucing? Dia manja yang ni. Okey. Pergi kat bahu nanti dia geser-geser. Kat bahu dia bahu. Dia suka bahu. Ini sping. Anda pernah tengok? Pernah. Ya. Takut kan? Nervous lah ya. Eli, saya first time tengok Eli pegang dan membelai kucing. Sangat beza ya. Berbeza. Sebab lepas ini tak boleh ya? Boleh je tapi dia akan datang kat kita jugalah. Susah tak nak jaga kucing tu? Dia tak macam kucing lain. Kucing biasa kan kita boleh mandi dia mungkin sebulan sekali ke apa kan. Tak kisahlah. Tapi yang ni disebabkan dia tak ada bulu, jadi dia cepat berdaki. Okey, kalau dia selalu kena mandikan? Bukan mandikan, kita kena lap dia. Bersihkan. Mandi boleh tapi tak boleh selalu. Nanti dia sakit. Okey. Awak ada kedai. Adakah minat ataupun bermulanya perniagaan untuk menjual ni bermula dari minat awak atau? Bermula daripada minat. Ya, kemudian dikembangkan menjadi perniagaan lah. Adakah satu bisnes yang menguntungkan?
Sama juga macam bisnes lain, ada untung, ada juga ruginya. Sama je. Okey, kalau macam sesumpah tu, berapa harganya di pasaran kalau sebegini? Okey, biasanya wild camellia macam ni, kalau baby harga dia dalam 400, 500 macam tu lah. Yang ni baby? Tak, ini dewasa. Ini dah dewasa. Yang dewasa berapa? Dewasa. Lebih mahal atau lebih Ke murah? tak jual dewasa? Lebih mahal. Ke lebih banyak jual yang baby? Kita orang banyak jual yang baby. Yelah, sebab bagi dia orang rasa sendiri membesar tuang. bersama. Eli. Nasib baik dia tak jatuh. Terbang lah. Itu dia. Rio. Betul. Ini usia dia dah berapa dah? Kalau besar macam ni? Ni usia dia 3 tahun. Besar Tengok besar tau. Betul. Okey, apa kriteria yang diperlukan untuk macam kita nak bela, lepas tu kita perlu ada lesen apa semua kan? Dia kena first dia kena ada knowledge. Sebelum beli itu kalau boleh study dulu pasal dia. Sebab kalau kita tak study, nanti kita tak tahu apa kita nak buat dengan dia. Betul. Contoh macam yang ni crocodile king ni, kalau kita beli kita tak tahu, kita beli sebab comel. Tu je kan. Kalau kita bawa balik rumah, kita tak tahu nak buat apa, kita letak je dalam bekas. Kita tak buat apa-apa, kita tak tahu apa dimakan, dia kena minum air ke tak. Macam tu. Jadi kena Dia study. pun perlu beriadah juga kan? Keluar sekali-sekala. Okey, macam nak tahu aktiviti Nina? Ada Facebook ke, ada Instagram ke? Boleh kongsikan? Ada Instagram ada, YouTube ada. Sebab saya YouTube pun saya share pasal haiwan-haiwan macam ni. Okey, awak buat unboxing semua tu kan? Di YouTube lah. YouTube-nya? BH Reptile TV. BH Reptile TV. BH Reptiles TV. Okey. Ataupun kalau di Instagram ada Nina? Ada. Boleh juga anda carian kepada Nina Farisha ya? Nur Nina Farisha. Nur Nina Farisha. Okey, terima kasih banyak-banyak Nur Nina Farisha. Betul. Wu Abdullah, terima kasih banyak-banyak berkongsi dengan kita hari ini dan membawa rakan-rakannya. Terima kasih dari hujung sana ke hujung sini. Tapi saya kagum ni lah, saya kagum. Cantik lah. Handsome kan? Ni betul eksotik ni. Memang tak bagi nama kan ni? Tak bagi nama. Sebab ni ramai sangat. Sebab ramai sangat. Awak tak ingat kan? Dia dah lupa lah. Okey, baik. Terima kasih Nina. Kita berehat seketika. Selepas ni bersama dengan Nadira dan juga Kat. Ya. Kalau anda dengar suara Nadira ni, seketika nanti di MHI. Ripple sangat istimewa kerana cara penerbangan dia yang seakan-akan lompat di udara. Untuk memberikan spesies yang terbaik untuk pelindung rama-rama di luar sana. Restore setakat ni yang paling mahal saya buat lebih kurang 20,000 lebih lah. Condition dia cuma bagi kat saya body chassis, kita restore balik bagi jadi sebiji motor. Majalah 3, Isnin 9 malam. Dengan handphone saja ku terus hanyut di buah lena dunia candu birona alam maya. Ku tahu semua fantasi ini semua tak mungkin. Mengapa harus begini? Syukur sudah sia-sia. Jangan bermimpi kemana saja. Ini bukanlah reality. I say ayo ayo, you say let's go let's go, we say oh oh. Ini reality bukan fantasi. Mengapakah dengan dunia tercelik mata, terpegun minda, moving around like social zombies. Apa terjadi semuanya masih? Hey yo, ku tahu sama fantasi ini semua tak mungkin. Mengapa harus begini? Cukup sudah sia-sia. Jangan bermimpi kemana saja, buang masa. Ini bukanlah reality. I say ayo ayo, you say let's go let's go, we say
fantasi. Sorang-sorang aku santai sambil layan angin badai. Tak payah nak main phone when we getting in the zone. Apakah kau mengerti mengapa kita jadi begini? Aku hanya perlu kamu, aku tak perlu sesiapa lagi. Cukup sudah. Let's go. Jangan bermimpi kemana saja, buang masa. Ini bukan lari. I say hey yo, hey yo. You say let's go, let's go. We say ini reality bukan fantasi. Let's go. Yo, Nadira. Wow. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. One more please. One more. We one more. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini antara persembahan yang macam konsert dia Meshai. Pagi tau, pukul 9.20 pagi ni. Oh. Kena ada energi macam Yes. tu. Energi ni mula dia pukul berapa ni tadi? Warm up pukul berapa? Wawak pukul 7 tadi. Tapi saya dengan Nadira memang ada energi macam ni. Ya. Kita orang jumpa mesti ada. Mestilah. Bagus. Kena pula sebab AYO. Sebab AYO. Okey, apa itu AYO? Okay. Kenapa AYO? AYO ni macam ayo. Ayo. Oh, ayo. Macam ayo, tapi dengan versatile lah. Macam Dalam style lah. Dengan Ayo kan? Ya. Ayo. Ini ayo. Ayo. Macam WhatsApp juga macam ayo. Oh, ayo. Oh, okey. Ayo. Baik. Awak pun kena macam tu lah. Ya, Kena. Ayo. Kafe. Okey, ini adalah hasil siapa? Siapa yang menghasilkan lagu Iyo ni? Okey, ciptaannya daripada Sharon Paul dan komposernya Sharon Paul dan juga Acap Salim. Dan penulis liriknya adalah Sharon Paul, Acap Salim dan juga Lil J. Lil J, shout out. Yeah. Okey, kita nak kenal dengan anda berdua sebenarnya. Mempunyai bakat yang luar biasa. Nadira kita dah nampak lah. Baru semalam ya? Ya. Membuat persembahan di LCK2. Lagu Cinta Kita. Tapi mungkin anda, kita tak kenal lagi. Ya. Nama saya orang cakap nama saya Kinobu. Orang dikenali sebagai Kinobu. Kinobu. Kinobu, okey. Kinobu ni nama breakdance. Okey. Oh, B-boy ke awak? Ya, nama B-boy. Ya, B-boy. So, kat Malaysia orang tahu I as a dancer. Okey. Orang akan panggil saya Kinobu. Okey. Ya, tapi nama betul saya Farid Yasin. Ya. Farid Yasin. Farid Yasin. Sejuk dengan nama dia Farid Yasin. Satu ada karakter. Kalau saya bawa nama Farid Yasin ni dekat menari, dia akan jadi lembut-lembut. Okey, bawa karakter Farid Yasin sekarang. Macam mana? Jadi kalau Kinobu dia macam Okey. Jadi sekarang ni Kev ke Kinobu ke macam mana? panggil Kinobu. Kinabu boleh, ya. Kev pun boleh. Okey. Saya tengok dalam music video Kinobu macam Neo pun ada juga. Macam Neo macam Bruno Mars. Bruno Mars pun ada juga. Rambut pun macam Yoni Boy pun ada juga. Yoni Boy. That's my brother. Shout out. Tapi saya suka dengan pendekatan colourful dekat dalam Music video video ni. ini kan. Dia ialah sebab kita dalam fasa yang macam kita nakkan lagu-lagu menggembirakan Betul, kita kan. betul. Bukan nak sedih sentiasa. Ya. Sukalah. Idea? Saya one of the director. Okay. Saya director for the music video. And bagi saya video klip ni semua pasal dengan kawan-kawan. Nak bagi tahu kawan-kawan macam buat apa nak main phone. Yeah. Kita Kalau nak tembak tak payah nak main phone. Ya, Ayo kan. ya, just ayo. Jom kita berani It's sama-sama all macam about tu. media social. Ya. Kan? Nadira kita tahu punya vokal yang gempak sedap. lah kan. Dia Gempak sedap. juga lah. Alhamdulillah. Okey, ini direction Nadira dalam music. Okey, sebenarnya ini adalah satu permulaan yang agak baru buat saya di mana saya tak pernah ada single yang bergenre pop. Sebelum ni saya ballad. Ballad, ya betul. Sebagai seorang penyanyi yang boleh nyanyikan lagu ballad. So Ya. ini adalah kali pertama lah saya Masuk genre ni. Ya, betul. Memang dah kenal lama ke berdua ni? Actually kita orang dah kenal lama sebelum ni. Saya pernah panggil dia penari di waktu saya di vocal di Mental Legend. Time tu kita orang kenal. Lepas tu Nadira juga salah satu orang yang buatkan saya confident untuk menyanyi. Maknanya sebelum ni menari sajalah. Menari saja. Saya nampak bakat dia. Tapi dia boleh menyanyi. Boleh menyanyi pun. Tapi memang hip hop lah memang. Memang hip hop. Ya. Okey. Baik, memang nampak serasi tu lah. Nampak tak canggung langsung lah. Kan macam dah biasa tau. Walaupun ini persembahan yang mungkin Shout out baru to my man. Tapi tu lah bila kita tengok video klip tu nampak kan? nampak
Colourful and santai. Barangkali kita sebelum ni dilambakkan dengan lagu emo rap banyak sangat kan. Jadi ini breath of fresh air lah kan. Betul. Ya. Kita siapa dalam tu, Cik? Okey, kita tanya pada Nadira pula. Nadira, macam mana perkembangan dalam lagu Cinta Kita Dua? Okey, alhamdulillah saya mara ke semi-final. Wah, tahniah. Alhamdulillah. Tahniah. Dan hopefully akan mara ke seterusnya lah into final. InsyaAllah, amin. Adakah ianya satu pertandingan yang berbeza bagi awak sebab awak dah ada latar belakang sebelum ni kan? Sekarang di reality sebegitu? Kalau macam sebelum-sebelum ni, kalau nak masuk vokal bukan salah rupa dan juga Mentor Legend, nak seorang je. Tapi kali ni nak berdua dengan partner, iaitu Karis Kasbullah. Sudah Jadi serasi kena dah dengan Karis. complete each other. Alhamdulillah. Okey. Kita harapkan yang terbaik untuk Nadira juga. Tapi bagi mereka yang nak mengikuti perkembangan anda, silakan kongsikan social media ataupun apa sahaja. Tapi yang lagi penting, streaming Ayo dekat YouTube. Harap-haraplah orang Malaysia boleh nampak anak-anak muda yang berkarya dan berbakat. Tak berapa, tapi asalkan ini salah satu masterpiece bagi saya lah. Bagi seorang yang first time kan dalam dunia nyanyian. Betul. Bagi saya rasa macam terima kasih dengan Nadira juga kerana percayakan saya. So shout out. Ayo. Okey, jangan lupa streaming Ayo. Dan ni ada Karis punya. Okey, Karis pun boleh partner kepada Nadira. Dan juga Nadira tadi. Sebentar tadi kita dah kongsikan IG Nadira. Terima kasih banyak-banyak. All the best. Thank you so much. Dia dancer, dia pun kickboxing juga, fighter juga kan? Fight juga. Saya sempat tengok tadi. Sempat juga. Saya jauh sikit lah. Saya pun jauh sikit. Okey, terima kasih semua. Nadira ada persembahan lagi satu kan? Satu. Kami. Ya. Okey. Baik. Jaga diri anda, kawal kendiri. Esok tentang katan. Besok. Katan di norma baru. Ini antara topik yang anda bukan katan lagi sekali. Tidak. Untuk adik-adik yang nak berkatan musim cuti sekolah. Okey, so kita akan bincangkan di MHI. Silakan Nadira. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.